pada hari ini, waktu zuhur ini, Allah beri kita peluang untuk sentiasa berada dalam suasana ketaatan. Hal keadaan ini yang kadang-kadang kita tak nampak, bahawasanya Allah SWT itu nak kepada kita, kehendak Allah Ta'ala tadi kita, itu bukan dengan adanya dunia. Sesungguhnya Allah tidak jadikan kita untuk dunia. Wallahi Allah jadikan kita untuk Dia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Jadi bila kata tujuan Allah jadikan kita untuk Dia, yakni Allah, spesifik, maka di saat kita celik mata terbuka, kita tengok dengan akal yang waras, kita berada dalam keadaan yang memang untuk Dia. Syukurlah. Bukan senang. Berapa ramai hari ini yang Allah berikan kita kebebasan. Allah bagi kita kebebasan, tapi tidaklah dalam kebebasan yang mutlak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi kita pilih. Allah ilhamkan takwa, buruk, dan takwa, kebaikan. Bukan suruh kita untuk memilih-milih, tapi untuk kita bezakan bahawa kita semua ni Allah jadikan memang untuk Dia. Tapi bila ada kebebasan, yang mana kebebasan inilah apabila tidak dipandu dengan fitrah, maka kita akan, dia nak bebas, lala sekali terbabas. Tapi kalau siapa yang benar-benar mencari kebebasan, kalaulah kita hari ini benar mencari maksud kebebasan, maka Ramadan mengajar kita erti kebebasan. Freedom. Bebas apa? Bebas jiwa dan raga. Bebas kita. Dan hari inilah kita belajar tentang apa yang dikatakan merdeka jiwa, merdeka raga. Jiwa kita merdeka daripada hiruk pikuk dunia. Tak ada kita nak memikirkan hal keadaan dunia. Kalau kita faham tujuan Allah jadikan untuk apa, Allah jadikan kita untuk apa, dan bila Allah jadikan kita untuk apa, pemahaman itu mesti bermula dari jiwa. Jiwa kena faham dulu, hati. Kefahaman duduk di hati, sedangnya hanya mula kawan ta'ala. Dah boleh online ke? Ha? Ada? Alhamdulillah. Tak. Nak kata tak penting online tu, marah pula orang online tu kan. Pagi tadi dah kena dah. Tak ada suara Ustaz, tak ada suara. Saya, Alhamdulillah, Pak kata Pak Haji kita, ambil bekat. Allah takdirkan saya pergi umrah bulan Ramadan. First saya mempunyai pengalaman puasa di Tanah Suci Mekah. Nak kata first pengalaman pun memanglah dah tutup 2 tahun. Memang ni Ramadan yang pertama dibuka secara total. 2 bulan 3 saya pergi sebelum puasa. Sebulan sebelum puasa, balik 12 bulan 3. 12 bulan 4 pergi. Ini sebuah panggilan Allah Ta'ala. Saya tak ada pilihan. Saya bekerja untuk Allah. Anak ke isteri ke, pandai-pandai syaitan. Macam tu lah. Bukan seorang kan, bukan satu rumah tu, yang faham-faham. Tinggal ramai tu. Pergi. Alhamdulillah, bila kata pergi Ramadan di sana, suasananya subhanallah. Di sana banyak tentang fitrah. Nanti saya explain. Cuma balik, alhamdulillah. Ni baru kali ni balik. Ni hari ketiga, keempat lah ni. Hari keempat. Sehari balik sampai saya asar 25 bulan. Flight delay. Delay 1 hari. 5 hari Madinah, 4 hari kat Mekah, 1 hari kat Taif, 2 hari kat Jeddah. Allah bagi
ekstra. Tak minta pun. Taif tu pun tak minta dalam package pun. Sekali kata sebab Mekah full box. Tak boleh bilik tak ada dah. Tak boleh nak squeeze dah. Penuh. Tadi cuba tengok sekarang buka. Dia punya tawar rapat sampai ke dinding ujung sana. Nah, ada orang share gambar-gambar tapi nak tahu gambar real bila gambarnya tak rapat dengan Kaabah. Kalau dia rapat ke Kaabah itu gambar lama. Gambar Hiji Ismail tak boleh rapat dah. Dia ada satu border sikit. Itu satu multazam tak boleh Hiji Ismail. Itu satu perkara yang wallahualam mudah-mudahan Allah buka balik. Kalau tidak boleh kita masuk tengah tu. Solat dalam Kaabah Hiji Ismail. Kalau rapat sungguh sebab ada yang share tengok rapat sungguh rapat ke dinding Kaabah itu lama punya. Tapi yang terbaru saya tengok tadi sebelum saya datang rapat ke dinding ujung, dinding tawah bawah, mataf bawah tu rapat. Subhanallah ramai. Jadi pagi kat Mekah pergi ke Taif. Pergi ke Taif pun ada cerita pengalaman yang bagus. Tapi perjalanan umrahnya saya bawa ni under grupnya ARF ni first batch umrah Akademi Ratu Furqan. Jadi mana yang ikut insya-Allah dengan di bawah kendalian saya akan bawa under Ratu Furqan ya, pergerakan dipanggil Kembara Jiwa. Saya minta untuk lalu jalan Badar Al-Kubra. Jadi waktu Ramadan baru ni Allah izinkan kami pergi ke Mekah daripada Madinah tu tak ikut jalan biasa, kami ikut jalan pedagang. Nak lalu ikut jalan Badar Al-Kubra. Nak rasa sendiri Nabi SAW naik 60 ekor unta, berimpit satu ekor unta 3 orang. 105 kilometer. Unta bawa laju bawa kan. Bawa macam unta. Kan dah kena. nak pula burung ke unta. Unta ke burung. Itu satu hal lagi. Kan? Jadi perjalanan 105 km. Kemudian Nabi pergi Badar Al-Kubra, Masya Allah. Punya cerita yang besar. Cerita yang besar. Sampai dengan panah ni nak rasa dah. Ramadan yang pertama, ibarat Ramadan yang pertama lah pergi ni. Ibarat syariat yang pertama. Syariat yang pertama perang. Tapi saya cakap kat jemaah. Saya bawa 60 orang jemaah pergi. Dia tak diam dalam tempoh sebulan 60 orang. Nak turun ke tidak? Tak payah Ustaz duduk dalam bas. Saya cakap, punyalah duduk dalam bas. Turun katanya. Nabi pandai-pandai. Bulan Ramadan. First syariat puasa. Suruh perang. Bayangkan. 17 Ramadan. Perang tuan-tuan. Lawan bukan kecil anak tentera. Abu Jahal waktu dengar Nabi SAW nak pintas, dia sebenarnya nak pintas perdagangan Abu Sufyan. Sebenarnya barang-barang dagangan Nabi juga, Nabi tinggal selai sepinggang kan. Waktu tu trip tu dekat 40 juta ringgit. Banyak harta Nabi kat situ. Nabi nak pintas tapi tak lepas. Depa dah lari dulu, Abu Jahal dapat tahu, depa nak counter attack. Abu Jahal ni degil tu. Abu Sufyan kata tak payahlah. Kami dah terlepas. Tak ada, aku nak habiskan Muhammad ni. Amboi. Action dia. Tapi sungguh, dia bawa 100 kesatria dah. Dengan 300 ekor kuda perang. Nabi tahu banyak tak? 2 ekor lah. Ni pun ada cerita tentang fitrah ni. Cerita Ustaz, cerita pasal fitrah. Baik. Akan cerita. 60 ekor unta. Dengan keadaan yang tak balance. 313 lawan 1000 tentera. Tak balance. Tapi Islam menang. Berjaya penggal kepala Abu Jahal. 70 kafir Quraisy berjaya dibunuh. 70 berjaya ditawan. Bayangkan. 313 lawan 1000 orang. Bayang. Ceritanya. Suasana yang luar biasa tentang fitrah ni sebenarnya. Kalau kita amati luar biasa. Jadi bila kena tajuk fitrah tu. Nak pula Allah perjalankan saya di Makkatul Mukarramah dan pergi pun memang subhanallah atas pilihan yang mana saya nampak di satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya katakan tadi tuan-tuan, kita kena nampak kita boleh rasa
Dunia ni Allah bagi, rasa Allah anugerah. Tapi kalau bab akhirat tak rasa Allah anugerah. Sebab tu ramai orang nampak biasa-biasa. Sebab tak nampak pahala. Hari ni orang pergi kerja sebab susah harta. Betul? Betul lah. Pergi kerja kan untuk dapat apa? Harta lah. Tapi adakah harta saja? Tak semata-mata. Kalau orang beriman, dia ada satu lagi kesusahan yang lebih susah pada harta sebenarnya. Apa dia? Susah pahala. Susah harta boleh selesai. Susah pahala tak tahu apa. Susah harta, tak ada harta, tarik kereta, tarik rumah, tarik semua. Tak ada pahala, tarik berkat. Nak jawab apa? Tak ada harta, tarik kereta, kaki ada. Kalau tak ada berkat, tak ada berkat, apa yang berguna atas diri kita? Ramai orang tak nampak. Tak nak susah-susah cari pahala. Dia anggap pahala ni tak payah susah-susah, duduk saja-saja. Yang dia nampak, yang susah-susah cari harta. Bila lah susah-susah cari harta, tu yang kadang rasa menyumbang kepada agama tu. Macam nampak dialah yang membantu kedaulatan Islam tertegak. Kalau kita tak menyumbang, ini satu salah faham yang hati-hati. Puasa 30 hari bukan kata pergi kepada fitrah, pergi kepada amarah. Dia kan kita banyak nyumbang ni, orang batul lah tu. Supaya kita kena bantulah agama, kita perlu. Inilah bagus orang macam ni, agama perlukan kita. Betul ke agama perlukan orang berharta? Betul ke agama perlukan orang berharta? Ke harta perlukan orang agama? Terbalik. Ke harta yang perlukan orang agama? Bukan agama perlukan orang berharta? Ni pun kena faham ni, strategi ni. Ingat kita hari ni dengan agama, kita kena bantu. Ni tadi susah-susah cari harta, pulun-pulun semua, sampai tinggal solat waktu, lambat-lambat sikit, tak apa ustaz, saya dapat, saya cover balik dengan infak. Dia ingat boleh cover macam tu kan? Ni masalah. Baik, jadi perjalanan fitrah tu, kalau pergi renung kepada permasalahan kehidupan, banyak kita akan nampak pada umrah. Dan alhamdulillah, Allahumma salli. Itu yang patutnya subuh saya datang. Sehari lepas tu tumbang Allah uji. Yalah, 2 hari sepanya PKP, mana ada rehat Allah bagi. Orang panik lah. Siapa tak apa, sihat tu taat, sakit tu rehat. Masalah. Tapi ceritanya malam tu juga 27 Ramadan tu Allah tak bagi rehat dah. Pergi berkhidmat sebagai imam dah. Tak ada ganti dah. Allah takdirkan. Nak jadi cerita. Tadi Tuan Acu gitu. Ustaz, okey Ustaz. Saya tadi daripada Kiam tadi. Subuh pada Sitiawansa. On the way nak balik nyari Haji Kos. Ustaz, saya nak balik lah. Balik rumah Ustaz, datang sini balik. Allah kalau nak fitrah manusia tu, ke mana pergi sibuk? Memang tuan-tuan, syukurlah. Bila kita sakit, kita rehat. Bila sihat, ke mana pergi? Kalau Allah channelkan balik dengan tugasan kita yang kembali awal solat waktu, kembali baca, boleh balik rutin kita cover balik, betul fitrah kita tu. Baik. Jadi alhamdulillah. Memang kalau ikutkan belum recover sepenuhnya, tapi boleh rasa beza lah. Sebab Allah kata by hook, by crook kata. Nak rehat. Cakap dah lagi boleh. Kokok mati dengan cakap, okey. Kan? Kokok saya cakap riba tak pasal mati, tuan-tuan pandai-pandai lah buat ijah macam ni. Nyambuk tak tahulah kan. Mudah-mudahan. Itu satu impian saya tu. Tengah-tengah ceramah mati. Nak mati pula cerita tentang la ilaha illallah pun mati. Saya suruh bayang itu. Waktu saya 27 Ramadan kan. Waktu tanya ustaz, ni cerita sikit lah. Kita nak pergi kepada fitrah ni. Lalang lepas ni nak balik dah ni. Nak raya semua dah.
Kaya semua dah kan. Cover balik tak datang itu hari. Bak kata Haji Amir kata, denda Ustaz, denda. Waktu tuan-tuan, saya tak larat dah nah. Tapi tanya Ustaz Fatah tak ada, Ustaz Iqbazin tak ada, Ustaz Rudi tak ada. Saya kata, ya Allah. Waktu tu pukul 5 lebih lah. Dah lah tarawih 20 tuan-tuan. Ke 8. 20 kita pun buat ayat lazim. Dalam ayat lazim pun 10 suku tuan. Saya buat ayat lazim ikut Jakim punya spek. Gili-gilikan daripada waktu duha, alam nasyrah, gili-gilikan dengan ikhlas dengan surah Al-Qadar. Tapi Allah bagi kekuatan. Tapi waktu tu memang dah. Tengok salat. Ni aku mati dalam sujud ni bagus juga ni. Waktu tu memang rasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang tak nampak sakit. Sampai 8 tu ada semaah kata, Ustaz, laju sikit Ustaz. Laju sikit. Kita tak apa. Masuk 2 tu laju sungguh saya buat. Sujud sekali baca. Betul cungak kau belakang ni. Kita kalau ikut mana laju pun. Tak tahan diri ni. Waktu tu dengan kepala, dengan macam-macam benda. Tapi Allah bagi. Tapi nak rasa cerita tadi tu, fitrah kita memang nak mati dalam keadaan ibadah. Itulah kembali kepada fitrah. Baik, jadi sidang jemaahnya muliakan Allah. Pergi pada zakat fitrah. Makna fitrah diringkaskan tuan-tuan. Bila sebut zakat fitrah, kita bayar apa tuan? Lemcok lah. Makan lemcok makan beras. Disebahkan dengan makanan asas. Ada bila zakat fitrah termasuk list salad, termasuk buah-buahan, termasuk apa sushi, dah halal lah kan. Sushi apa lagi? Olio apa lagi? Apa? Spaghetti carbonara. Oglio apa macam. Apa tu nasi yang lambung-lambung tu sampai botol-gato tu viral habis. Sama si Arab. Dia sebut fitrah, renung. Basic. Asas. Jadi asas kita apa? Itu soalan dia. Asas kita ni, bila sebut asas fitrah ni, asas. Yang lain-lain tu aksesori. Jadi kalau tengok pada diri kita, fitrah pada diri, asas pada diri. Yang betul-betul bersih dan dikaitkan dengan beras. Ramai masalah faham macam ni, tertukar-tukar. Ni dalam sentuh tajuk ni, sedang jemaahnya muliakan Ta'ala. Menuntun yang mendengar, ini amanah ni. Kalau dengar orang cakap fitrah lah ustaz, orang lelaki nak kahwin 2, pancung terus. Perempuan betul, ustaz betul tu fitrah. Siapa kata fitrah lelaki nak kahwin 2? Fitrah lelaki bukan nak kahwin 2, fitrah lelaki nak kasih sayang. Nak kena faham tu. Orang perempuan, fitrah perempuan nak lelaki ke? Nak suami ke? Dah nak kasih sayang. Nak itu kata fitrah. Tapi kata fitrah, sebenarnya bila dia merujuk kepada kahwin, benda, adat, makan, kebendaan yang tiada asas, ya, itu bukan fitrah, itu lumrah. Itu kena faham bezakan lumrah ataupun adat, uruf kebiasaan manusia. Dan fitrah ni dia bukan merujuk kepada lumrah. Wallahi tidak. Jadi jangan tertukar. Fitrah merujuk kepada Allah. Lumrah merujuk kepada amarah, nafsu. Bila sebut fitrah, back to fitrah, Aidul Fitri, bukannya tukar baju baru, bukannya balik kampung. Ada kata balik kampung. Dah tu? Tak kata boleh ustaz. Apa sunnahnya? Ziarah dah. Ziarah siapa? Mak. Nangis-nangis lah. Mak. Nak jumpa mak. Tapi tak balik perangai, tak buat fitrah pun. Bawa jemaah lagi punya perangai.
Dengan gini dah 2 tahun mak tak balik. Macam sini bawa beg baju macam sini kan. Itu bukan fitrah. Allah ajar kita semua orang cari mak. Yang duk jam-jam kat kampung tu, ustaz mak saya dah meninggal dunia. Memang dah meninggal. Tapi apa pengajaran dia? Apa asas kita? Asal kita bermula dengan mak. Apa bermula dengan mak tu? Bermula kita tak ada. Ummi. Balik asal kamu yang mana seperti baby asal. Yang tak fikir pasal dunia, tak fikir pasal benda, tak fikir pasal hal-hal keadaan yang buat kamu merajuk, sentap, mengajuk tentang harta, mengajuk macam-macam benda. Itu Allah suruh balik tu. Balik kepada rahim ibu. Kembali kepada fitrah. Asal kejadian. Suci. Itu tujuan pengajarannya. Bukan sekadar seronok. Seronok. Ini orang salah faham. Itu bukan fitrah. Itu lumrah. Siap nyanyi lagu buka tingkap. Nak buat lagu tak apa-apa. Passion air zaman lagu raya lah. Tahu nak cakap apa? Tak ada tuan. Lebih banyak kita meraihkan keadaan. Silat bulan membesarkan perasaan. Tapi tidak membetulkan kebenaran nanti. Jadi balik kepada fitrah, adat kita tengok perjalanan. Idul Fitri daripada Ramadan, tahan diri tahan 30 hari tahan, pum hari raya pertama Syawal, terasa nak jumpa mak sebab baru lahir. So sebab tu rasa nak jumpa mak tu bukan rasa nak jumpa mak sangat pun. Kalau balik pun bukan jumpa mak pun. Macam mana kau? 2 tahun. Iya ni. Mak ni seorang kat situ. Lepas tu balik bawa cerita. Habis. Lemang makan habis. Ketupat yang baru dapat. Kadang-kadang tu salah faham. Kalau nak kata jumpa mak, bukan kata hari raya. Hari-hari kena jumpa mak kalau ikut. Hari-hari. Sebab apa? Ada satu syekh ni. Dalam bilang ni saya praktik tuan. Saya praktik. Syekh ni kata apa? Kamu berhijrah meninggalkan syurgamu. Ni ayat ni memang pedih tuan guna ni. Kamu berhijrah meninggalkan syurgamu dengan harapan mendapat duniamu. Adakah perkara yang lebih besar daripada syurga berbanding dunia? Ayat ni. Adakah tak ada Allah jamin rezeki di sekeliling syurgamu? Ini satu ayat saya dengar. Allah. Habis Ustaz kami dapat kerja. Jangan seronok sangat orang kata jauh dengan mak. Dalam buat rumah tangga ni fitrah. Ini pun satu benda yang kena faham. Dalam rumah tangga bila kahwin saja, mak ayah jangan masuk campur. Ni rumah tangga saya. Terus jangan masuk campur. Asal semua dari mak, tak boleh masuk campur. Mak, ni anak mak ni lelaki. Dia boleh cakap kat mak dia, mak, yang kena anak mak ni, saya. Mak dia kebil dengar. Engkau kena anak aku. Sebab apa? Saya tidur ni, saya tahu tak? Dah kalau dia tidur dengan aku dalam perut, aku tahu apa pula. Bak kata Sabu Sama Datuk Syukri Mufti Kelantan. Tidur sebantal, mimpi lain. Mimpi lain-lain. Dia kalau betul-betul bersatu, tidur sebantal, mimpi pun sama. Dalam dunia jumpa alam mimpi pun jumpa juga. Abang, ayang, boy. Ya Allah sweetnya kita. Kau ada mimpi pun nak ngikut juga. Jomlah kita. Ni dah. Saya dah mimpi ke lain. Ya men. Nak jauhkan pada mak. Contoh. Saya praktikkan. Saya nak cakap tuan-tuan ni fitrah. Kalau anak lah lelaki. Saya nak cakap ni. Depan-depan ni hari baik, bulan baik ni. Saya dalam bab rumah tangga nak cerita fitrah ni. Bila fitrah seorang anak, baby ni dia dekat dengan siapa? Laki. Dengan mak lah. Dia tak ada istilah anak mak. Anak mak ni kalau laki tu jenis tak boleh nak fikir.
Sebab tu Allah suruh bagi ilmu. Tak semua benda kita kena ikut. Kita kena jadi penasihat yang baik kepada mak. Mak, macam ni mak. Ni salah ni. Macam ni. Bagi nasihat tak ada masalah. Tapi menjauhkan diri kita pada mak, itu bukan fitrah kita. Sebab tu kita jauh daripada fitrah. Dia macam ada perimeter begini. Fitrah, lumrah. Kita jauh daripada fitrah, dekat dengan lumrah. Lumrah dekat dengan amarah. Kita dekat dengan fitrah, jauh daripada lumrah, dekat dengan Allah. Pilih. Fitrah dalam konteks diri, seorang anak dekat dengan mak. Saya ada seorang ni, tak cerita saya lah dulu, saya cerita seorang, Tuan Haji ni. Very successful. Sangat berjaya. Dan dia sangat berjaya, saya cakap berjaya ni, dia juga Bilal yang on time kat masjid. Dia serban tak usah cerita lah, punya baiknya orang ni, saya jumpa sini personally, in person. Dalam PKP, tuan-tuan, bisnes dia subhanallah, dia buat pest control. Dan terbaru saya jumpa, ada satu syarikat multinational overseas nak beli company dia. Dia cakap okey nak beli. Mungkin ratus juta, mungkin. Tahu apa dia buat, tuan? Mak dia, ulang-alik Kedah, flight, sup, macam tu. Kadang-kadang buat mak datang. Selalu. Saya tengok sendiri, depan mata. Dan saya cuba tiru. Walaupun tak sempurna dia. Tapi alhamdulillah. Dalam rumah tangga daripada nombor satu, kan nak cerita dah pula. Nampak? Tak ada. Lah kan bercakap, Ustaz ni bercakap, ni kan apa putih ni? Bil amal, Ustaz bil hal. Ya tak apa, kita bil hal lah. Sebelum kahwin, dah kahwin, nak kahwin lagi, lagi dan lagi. Banyak no cerita tu. Sempat kira tak? Tak. Kira lah, pandai lah. Mak saya semua cerita. Saya dah majlis syura saya. Mak dengan ayah saya duduk. Balik fitrah ni jadi. Saya ni janggut yang panjang ni. Saat lagi kalau dengan mak, memang jadi budak-budak balik. Macam mana anak-anak bercakap? Kadang-kadang ya, saya dah dengan mak dengan ayah dah biasa. Ya anak-anak kan. Kadang-kadang kita bermuzakarah, berhujah. Kan kau ni Farid, kau ni gini. Tak ada mak. Bukan, kau ni gini. Macam tu kena. Padahal kita, nampak? Kita jadi budak-budak balik. Di mana tempat untuk kita jadi budak-budak balik? Sebab tu isteri, dia kena tunduk dengan suami. Sebab fitrah bagi seorang isteri, kembali pada suami. Sebab tu mana-mana isteri jauh daripada fitrah suami diri dia. Sebab isteri dari diri suami. Itu nama fitrah. Asas. Balik pada diri. Asas. Kalau tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21 kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebab tu Allah suruh pilih yang suka. Balik pada suami balik. Tapi Ustaz perangai dia, saya cakap tu kan, dengan mak kita tu kita suka semua. Silap hari bulan saya jumpa setakat hari ni, anak-anak tersilap dalam menilai derhaka. Dia ingat derhaka ni mak marah. Bukan soal mak marah. Derhaka sebenarnya anak marah mak. Hati-hati. Ni balik kampung sekali. Setakat mak jekah anak-anak kita, cucu balik main ni, jerit sampai kampung jiran dengar, belum jatuh derhaka. Tapi dalam hati, mak ni, orang dah balik, orang nak bising lah. Alah. Mula tak berhati. Derhaka. Dengan mak tu semua suka. Kalau ikut kan. Orang lelaki tak ada pilihan. Orang perempuan, suami isteri, ada pilihan juga. Yang. Kalau mak nak macam mana? Kalau kena yang jenis yang keras, kita bukan anak yang jenis yang didoda di pangku-pangkunya tu, dah keras kita orang lelaki. Memang masing-masing ada ujian, tapi itulah fitrah kita. Allah uji kita kat situ lah. Memang nak balik pada fitrah, nak dekat dengan Allah, menundukkan hawa nafsu. Nafsu tak suka tu. Mak ni kan orang pun nak keluar dengan isteri. Time ni lah. Nampak? Time ni lah. Mak Arif disukun. Nak punya lebih. Orang ni.
nightmare, sangat menakutkan. Mak ikut boleh. Tu dia. Ya Allah, mak nak ikut pula. Isteri mula dah. Ikutlah sangat mak awak tu. Mula. Perangai. Ikutlah sangat mak awak tu. Kita nak berdua pun payah. Amboi. Cakap kat dia, kalau tak ada mak tak ada dua. Kau faham? Mak nak ngikut, nak tengok kita bahagia ke tidak. Kadang-kadang kita pura-pura bahagia je. Rupanya berdua, sakan bergaduh. Pom. Lepas tu tak nak buat mak. Bila mak tengok, lah anak aku kaki gaduh rupanya. Lah menantu aku buruk no perangai. Lepas tu kadang-kadang takut nak buat mak tu. Terbongkar habis. Dengan mak ni habis. Tak boleh. Allah buka scan. Sebab tu dengan suami pun. Anak dengan mak. Terbongkar kalau ada buruk tu memang terbongkar. Isteri sama dengan suami. Mana suami yang beramal. Kalau suami tu beramal sungguh. Memang keluar semua perangai buruk isteri. Hati-hati. Sebab apa? Nak bersihkan diri agar kembali kepada fitrah. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Okey, masa kecederaan. Setengah jam tadi, start kedua tadi habis lah. Cukup lah. Mana tukang cakap seorang-seorang lah. Tekak dah kering lah. Kalau biasa haji kita bagi cincau sejuk. Allah Akbar. Nak kaitkan fitrah ni bukan lumrah. Fitrah ni dengan Allah. Tuan-tuan ingat satu dalil ni. Pegang ni cukup. Dan surah Ar-Rum ayat 30. Ini lagi jelas asas kita. Kata Allah yang bermaksud, setelah jelas kesesatan syirik itu. Surah Ar-Rum ayat 30. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agamanya Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini surah Ar-Rum ayat 30. Jadi nampak fitrah tu kaitan dengan agama. Ni fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah jadikan fitrah atas manusia apa? Asas manusia ni apa? Agama. Apa cerita pasal agama? Jangan syirik. Setelah kita duk banyak buat kesesatan selama hari ini, duk ikut lumrah, ikut adat, ikut keadaan, ikut kebendaan, maka Ramadan untuk kembalikan kiblat kepada kiblat yang asal. Balik kepada agama yang lurus. Tadi, balik kepada nak apa? Asas kita kasih sayang. Kasih sayang ini, asasnya kepada kasih sayang. Apa asas kasih sayang, tuan-tuan? Tengok tuan-tuan semuanya hadir petang ni. Kalau cerita bab kasih sayang, ni semua otai masih berbisa. Kalau tengok orang baru nak kata-kata berkasih sayang, tengok, kamu ni. Alah, baru nak tahu kasih sayang. Apa asal kasih sayang? Trust. That's it. Asas kepada kasih sayang, percaya. Tapi saya tak percaya suami saya. Siapa suruh percaya suami? Ajaran mana suruh percaya suami? Saya percaya suami saya, Ustaz. Siapa suruh? Habis tu, Allah suruh percaya dia. Percaya kasih sayang Allah. Lalu, suami ni buat apa ni? Buat baiklah dengan kasih sayang Allah itu pada suami. Jiruh no, bang. Ready bang? Apa ni? Kasih sayang Allah. Ya Allah. Tak cukup lagi bang? Sabar, saya minta bajet lagi. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kuat sikit ruqyah suami aku ni. Auzubillah. Abang betul. Ini abang dah tak sayang saya. Mana kasih sayang abang selama ni? Dulu abang boleh berpimpin tangan.
Sekarang tangan, kaki, apa pun tak ada. Suami pun balas, kamu pun sama. Masuk ke ada RM2 tinggal aku. Apa? Mana? Tinggal aku. Masuk syurga nak asal sama. Masuk kedai tinggal aku. Ambil kad aku lah. See you at home bang. At home. Reti pula tu. Bila nak masuk syurga, lemah tak ada bimbingan. Lemah tak ada bimbingan ke penuh dengan kebimbangan? Ni ayat ni. Kita ni lemah tak ada bimbingan ke penuh dengan kebimbangan? Sebenarnya penuh dengan kebimbangan sebab banyak kat lumrah tadi. Yalah lumrah. Yalah kita orang berkahwin kurang-kurangnya. Yalah makan kena bersuap. Nabi kan bersuap. Dia bubuh Nabi sikit. Ustaz tahu tak? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ada bubuh kat situ. Nabi minum gelas sama kat mana bibir kira betul-betul tak kurang tak lebih 1 sentimeter. Situ juga Nabi minum. Suami saya minum gelas lain. Jijik ke saya ni? Bermula main perasaan. Tak ada kena-mengena. Kalau nak buat lah. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Itu bukan mandatory. Asasnya apa? Trust. Percaya tak kasih sayang Allah tu ada? Ada. Kalau ada, buat. Kenapa tak buat? Tak ada respon pun. Respon siapa? Suami? Lah. Kasih sayang pada siapa? Ini yang berlaku. Dan kasih sayang pada Allah. Kalau rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah kata, buat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana aku buat baik kepada kamu. Banyak lagi sifat. Itu fitrah. Nak kaya. Fitrah. Sebab tu saya tak nak kaya, Ustaz. Saya betulkan balik. Kamu jangan salah sebut. Kamu tak nak harta. Bukan tak nak kaya. Tapi sebab kamu faham kaya tu harta. Itu dah salah faham. Kita, ini lagi satu bahaya kesimpulan. Kita ambil makna fitrah. Ini hati-hati. Kan tadi Allah kata setelah dah bersih kan. Kita bersihkan kefahaman kita. Nah ni kalau nak cek satu-satu ni. Detail lah. Cukup kita, ya Allah. Bersihkan semua kecelaruan dalam kefahaman aku tentang fitrah supaya aku kembali bersih suatu asal aku bertemu denganmu ya Allah. Supaya kita hari ini tak guna contoh kaya tu fitrah tapi dia punya explain lumrah. Yalah kita kena kaya lah Ustaz, kalau tak kaya lumrah lah Ustaz. Mana minta maaf cakap kadang-kadang minta kau seban ke atas kepala pun tak boleh percaya tau Ustaz. Sedap dia cakap gitu. Memang siapa suruh percaya seban atas kepala. Saya bubuh macam tu balik. Percaya semua kepada Allah. Pada makhluk yakin. Bila kita percaya pada Allah, yakinlah kebaikan yang kita lakukan dengan fitrah tadi tu kita buat baik, maka Allah bala baik. Kita yakin kaya tu dari Allah. Kita jangan minta harta, terminta-minta. Malah jangan buat khurafat, jangan kita hari-hari, ni kita kena kuat-kuat lagi ni supaya boleh jadi kaya. Kuat apa? Tengok juga, tak ada awal waktu pun kuat-kuat ni pun. Kuat apa? Kuat niaga. Jual banyak-banyak. Banyak orang ambil makna fitrah, dia explain dengan lumrah. Kasih sayang. Yelah Ustaz, kasih sayang mana boleh kongsi-kongsi. Fitrah manusia ni satu je. Siapa kata? Tak ada satu nas mengatakan manusia ni duduk dengan satu kasih sayang nafsi-nafsi. Tak ada. Tapi orang ini nampak tak? Punya celaru, punya kefahaman bila dah termasuk dalam keadaan lumrah tadi. Hati-hati. Jadi sedang nyemahnya mulakan Allah SWT. Dalam bab tajuk fitrah versus lumrah ni panjang cerita. Seronok. Jadi saya cerita sikit dalam bab Makkah tadi. Kesimpulan tentang kalau nak tengok fitrah kita di Mekah dan Madinah lah. Tuan-tuan saya nak seru semua. Siapa yang Allah izinkan pergi lagi, insyaAllah mungkin pergi haji ni yang terdekat ni. InsyaAllah umrah boleh juga, insyaAllah bersama saya pun boleh insyaAllah. Tuan-tuan, pergi Mekah, Madinah, beribadah jumpa Allah, bukan nak selesaikan masalah.
fitrah kita pergi Mekah, pergi Madinah. Untuk apa? Untuk kita merasai nikmat bersama dengan Allah. Tuan-tuan, sana tempat fitrah kita. Happening. Happy. Seronok. Tak ada gaduh-gaduh. Tapi ada yang bergaduh kat sana. Ada pergi tak selesai masalah kat sini. Konon-konon nak selesai masalah kat sana. Cari pula Jabar Rahmah. Ingat ada betul. Selesai masalah. Okay, nice. Bunyi nice. Tengok ke mana dia selesaikan masalah? Kat Jabar Rahmah dia pergi. Dia peluk tiang batu tu. Ya Allah katanya. Salah. Pergi jumpa Allah. Menuju kepada Allah. Bukan dengan hati yang sedih. Tapi hati yang bersih. Entah kali ni azam tuan. InsyaAllah duit Allah bagi. Saya grupnya 60 orang pergi ni. Ramai yang pergi Allah bayar. Dia azan nak pergi. Allah bayar dia. Tuan-tuan pergi Allah bersihkan aku nak rasa seronok kat sana. Seronok sungguh tuan. Seronok jaga solat awal waktu, seronok lepas solat, kemudian makan, kemudian kita rehat, kemudian tunggu solat lagi. Sana tempat kita, orang kata syurga yang diawalkan, jannatu ajilah. Sebab tu siapa yang balik daripada umrah, itu bersih. Happy. Seronok. Sebab tu pelik orang kalau balik pada umrah, dia masih bawa masalah. Menangis tu sebab apa? Menangis gembira, okey. Tapi menangis kenang masalah kat dunia, ya Allah. Siap. Ya Allah. Suami aku dah. Patut sebelum pergi, bang, saya dah jumpa fitrah saya, bang. Belajar. Sebab tu kena ada ilmu dulu sini. Tuan-tuan pergi. Kali ni pergi dengan hati yang bersih. Hati bersih ni bebas dosa ke? Tak, bebas syirik. Jangan ada sangkaan, jangan ada keraguan. Betulkan kefahaman tentang lumrah dan fitrah. Ini kena cek satu-satu. Jangan ada sangka-sangka tentang kehidupan yang kita cuba kaitkan dengan fitrah, sedangkan jawapannya bukan. Kait dengan kaya, tapi explanation bukan tentang kaya. Kait dengan kasih sayang, tapi explanation bukan kasih sayang. Explanation tentang tips rumah tangga orang. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Saya, Allah Akbar, cerita saya sikit. Dalam ramai-ramai ni, azwajina ni, tak adalah saya keluar tip nak jaga isteri. Kalau tidak, saya yang paling sibuk kat Facebook tu. Tip yang pertama, nak bagi isteri suka. Yang kedua, nak bagi isteri sign. Tak ada. Kadang-kadang tengok yang seorang tu lebih nampak. Kita perhati. Saya perhati, dia tengok. Macam orang anak lapar orang lah. Anak seorang pula je cerita. Anak lapar orang, steady dia goyang kaki gitu. Cerita ni. Tak, hati-hati. Kadang tip tentang orang. Bukan tip tentang kasih sayang. Hati-hati. Jadi di sanalah tempat untuk kita merasai kegembiraan. Tuan-tuan pergi. Doa lagi sekali sebelum kita ni, Allah mampukan. Pergi bukan sebab masa, bukan sebab harta, bukan sebab apa. Sebab Allah panggil, nak rasa gembira yang sebenar. Kemudian, yang kedua fitrah kita, tuan-tuan, asas kita kat sana. Solat je. Itulah asas kita. Berbalik kepada asas 50 waktu, tuan-tuan. Solat. Lepas tu, seronok, tuan-tuan. In between, Allah bagi wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah lupa dunia tu. Jalan lagi kanan nampak, shopping pergi kanan, geram. Belilah. Beli tak apa. Tapi benda tak berlalaikan, tak merugikan sebab kita sedang dalam mood ibadah. Beruntung. Lain kali jangan kata nak shopping kat Paris ke London ke mana-mana. Tak payah. Mana shopping bang? Mekah. Pergi sebab shopping? Bukan. Sebab apa? Sebab nak rasa gembira dengan Allah. Nak rasa nikmat beribadah. Sambil-sambil shopping kita beli belah. Sambil-sambil bang. Seronok kita tengok. Niat, kalau beli tu tuan-tuan, ini pasal tip. Kalau beli kat Mekah dengan Madinah tuan, saya nasihatkan, tawar. Jangan tak tawar tuan-tuan. Jangan tak tawar. Hai. Sekali tu dia. Mentang tak boleh minum. Sebesar ni haji bagi. Alhamdulillah, masih banyak. Tawar, jangan tak tawar.
Tahu apa? Kalau dia bagi 150, bayar 200 tuan. Lah, bayar 200. Tuan, setiap perbelanjaan di sana sedekah. Jangan kurangkan nilai. Saya dah buat. Dari sekali dia yang kurangkan. Berapa duit kita ada? 1,000 rial. 1,000 rial lah. Jangan takut lah. Beli apa yang perlu lah. Jangan beli apa yang mahu. Kawal lah nafsu. Kalau beli tu harga baju abaya. Cik abaya. Nampak tak? Dah tahu dah tu. Dah nampak tak? Harga 100. Kat sini 200 nampak? Boleh pakat-pakat dah tu. Kat sini 200, sana 100. Bila kita tak minta kurang, memang kita ready nak bayar 100. Dia bagi 50. Kalau kita minta 50 tak dapat, sakit hati kita. Nak sakit hati, tengok sebelah kurang lagi. Ya Allah, geramnya. Buat apa nak tawar banyak-banyak? Mana yang dia berhenti, itu tempat kita beli. Belilah dengan rasa Allah Maha Kaya, bukan kita orang kaya. Allah Maha Kaya. Saya cakap yang tu. Allah ghani wa nahnu fuqara, sedekah. Buka, tak pernah lagi orang cakap itu. Okey. It's okay. Kurang. Half. Mak. Tu baik. Jadi, tunggu solat dan fitrah kita juga tunggu mati. Lepas solat jenazah. Lepas solat jenazah. 5 waktu tuan, tahun Ramadan saya ingatkan, slow lah juga. Laju juga. Tak tahulah Tok Syak kita yang ngurus jenazah khairat kematian tu macam mana time buka dia. Maghrib pun ramai orang meninggal. Subuh ada meninggal, Zuhur ada meninggal, Asar ada meninggal, Maghrib ada meninggal, Isyak ada orang meninggal. Allahu Akbar. Memang kita solat mati, sambil tunggu solat, sambil tunggu mati, makanlah apa yang ada kat dunia tu. Seronok-seronoklah dengan isteri kamu, dengan anak-anak kamu, pergi makan aiskrim ke, makan nasi Arab ke, kambing lencok ke apa, pilah bawa. Masalahnya lupa solat, lupa mati, bawa isteri tak mana-mana pergi. Tu masalah ya. Ni dak tengah yang lagi ni kompak nasa, okey kibang kelang kabut makan. Kita jadi kelang kabut pada dunia sebab nak kejar agama. Ni kelang kabut pada agama sebab nak kejar dunia. Ni terbalik. Itu fitrah kita. Jadi insya-Allah saya kira cukup setakat itulah perbahasan fitrah, kembali kepada fitrah. Dan insya-Allah kalau nak lebih nampak, kita boleh nampakkan dengan perjalanan terus kembara jiwa di bumi barakah, di bumi karamah, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Masya-Allah. Dan kita berada di sana memang nampak minta Allah buka hijab yang terhalang di jiwa kita. Hijab apa? Hijab kejahilan. Dengan apa terbuka? Dengan ilmu kebenaran. Allah masukkan ilmu, terbuka hijab, maka nampaklah segala hakikat yang tersembunyi di sebalik kepalsuan dunia ni. Jadi minta ni, ujung-ujung ni ada masa lagi minta. Sebelum pintu syurga tertutup rapat ni, mintalah. Moga-moga kita punyai kekuatan untuk merasai fitrah dan kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, kata-kata tu kurang bicara dalam setiap penyampaian saya sepanjang saya mengajar di surah Najahiyah ni pada semua jemaah. Doakan kesihatan saya terus diberikan, alhamdulillah, supaya amanah untuk menyampaikan ilmu ni Allah berikan. Dan Allah bagi sakit ni saya dapat dah petanda. Saya dulu pernah sakit lama. Saya pernah sakit dan menyebabkan saya tak berhenti ceramah. Kali ni saya sakit, kali ini 2 hari ni. Memang macam sakit dulu balik sebenar. Cuma Allah tak buat seteruk dululah. Memang tapi flat rate betul lah. Memang flat rate 2 hari memang terbaring, tak boleh buat apa. Tapi bila Allah gerakkan saya dapat mesej besar lah. Ada benda yang kena saya selesaikan, yang pernah saya tertunggak dulu. Saya ada benda saya rupanya saya tertunggak. Saya stand macam tu. Saya renut, iyalah. Astaghfirullahaladzim. Jadi Allah bagi saya lapang, saya bagi ruang, bagi tenaga, cuma saya terlepas pandang satu perkara. Allah bagi. Jadi lepas pada ni,
Saya tak boleh leka, benda tu saya kena selesaikan. Saya dah dapat dah dia punya tu. Mudah-mudahan begitu juga tuan-tuan, hikmah di setiap apa berlaku, minta petunjuk Allah Ta'ala, supaya paling penting bertambah ibadah kita, bertambah dekat kita dengan Allah SWT. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang selepas hari raya nanti, insyaAllah. Ada jamuan kambing golek ke macam mana je kita? Tunggu booking terus kan. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Tuan Haji dan seluruh jawatan kuasa Surah An-Najahiyah atas kesudian terus sudi memilih saya untuk terus berada dan pengajar di sini, dan mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah untuk saya, ilmu yang bermanfaat untuk dibawa kembali ke jumpa Allah SWT. Dan saya doakan semuanya yang ada pada petang ini dan yang menonton semuanya, moga-moga di saat pintu syurga masih terbuka luas ni, ya Allah, saksikan ya Allah wajah-wajah ini ya Allah. Pilihlah mereka semuanya ya Allah. Pilihlah kami semuanya ya Allah. Dan semua yang menonton ya Allah dengan kesungguhan dan kesukaran mereka ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.